Baik, terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Semangat bersatu padu yang ditonjolkan masyarakat majmuk di Sarawak dalam setiap majlis keramaian membuktikan perpaduan dan keharmonian begitu akrab telah lama terjalin di kawasan berkenaan. Di Miri, Menteri Muda Kemudahan Awam Datuk Sylvester Entry Muran berkata, walaupun tidak terlibat secara langsung, namun kehadiran penduduk yang bukan beragama Islam mencerminkan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat. Beliau ditemui pada majlis sambutan Hari Raya Aidiladha 2015 di Dewan Masyarakat Kampung Melayu Beluru di Bakong dekat Miri. Seramai 100 orang menerima agihan daging korban pada majlis tersebut. Beliau turut berkesempatan mengagih daging korban kepada 400 buah keluarga daripada beberapa buah kampung di daerah Marudi. Sementara itu, pada Majlis Ibadah Korban Felkra Berhad dan Majlis Ibadah Korban Perdana Masjid Mustaqim di Bekenu, Ahli Parlimen Sibuti Ahmad Lai Bujang dan Adun Bekenu Rozi Yunus menyifatkan majlis tersebut berjaya menghimpunkan masyarakat setempat untuk saling bekerjasama. Kedua-dua wakil rakyat ini turut mengumum peruntukan berjumlah RM20,000 kepada Masjid Mustaqim Bekenu. Manakala di Limbang bertempat di Surau Setia Bakti, Kampung Anak Bukit dan Surau Nurul Falah, Kampung Kuala Awang, Adun Batu Danau, Paulus Palugumbang telah menyumbang 3 ekor kerbau untuk dikorban sempena Aidiladha tahun ini. Pada majlis itu, beliau turut mengumum peruntukan RM20,000 bagi menaik taraf surau di kampung berkenaan selain RM5,000 masing-masing untuk Surau Setia Bakti dan Surau Nurul Falah, Kampung Anak Bukit dan Kampung Kuala Awang. Di Masjid bahagian Limbang pula, sebanyak 6 ekor kerbau dikorban sumbangan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang dan Adun Bukit Kota Dr. Abdul Rahman Ismail selain Ahli Perniagaan Datuk Muhammad Bakri Ismail. Daging diagih kepada 135 orang ibu tunggal, 40 saudara baharu dan masyarakat Islam di sekitar Bandar Limbang. Manakala di Kuching, warga Radio Television Malaysia RTM Kuching turut bersama meraihkan perayaan Hari Raya Aidiladha dengan menyaksikan lebih 20 kaki tangan yang juga ahli persatuan bukti mengerjakan ibadah secara gotong royong. Pengurusi bukti Julahi Udin berkata, daging korban tersebut diagih kepada golongan asnaf sekitar Kuching selain warga RTM yang bertugas. Antara aktiviti yang turut diadakan semayang jemaah Zuhur serta tahlil. Pengenalan pakej sambutan Hari Raya Korban bakal menjadi satu lagi pakej dalam usaha menarik kehadiran pelancong untuk merasai sendiri pengalaman unik meraihkan perayaan itu di Sarawak. Menteri Pelancong Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata, untuk itu Inap Desa Kampung Darul Islam Belimbing di Bedawan telah dipilih untuk melaksanakan pakej tersebut. Jelas Datuk Amar Abang Johari, inap desa tersebut dipilih kerana keunikannya yang terletak di perkampungan dengan menyaksikan penduduknya terdiri daripada kaum Bidayuh dan rata-ratanya beragama Islam. Tambahnya, walaupun Hari Raya Korban hanya disambut sehari, namun pelancong yang menyertai pakej itu akan mendapat pengalaman berbeza memandangkan ia diraih di sebuah perkampungan mualaf yang masih mengekalkan budaya masyarakat asal. Kampung Darul Islam Belimbing mempunyai 22 buah bilik inap desa yang diusahakan oleh penduduk kampung itu. Sebelum ini, kementerian itu telah melancarkan pakej sambutan gawai Dayak di sebuah rumah panjang di Niah Miri yang telah mendapat penyertaan yang positif daripada pelancong. Datuk Amar Abang Johari berkata demikian pada majlis pelancaran pakej sambutan Hari Raya Korban di inap desa Kampung Darul Islam Belimbing, Bedawan dekat Kuching. Pada majlis ini, beliau menyampaikan agihan daging korban 2 ekor lembu kepada penduduk kampung itu selain sumbangan hamper dan wang tunai kepada pelatih Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Daerah Serian. Datuk Amar Abang Johari turut mengumumkan geran berjumlah RM10,000 bagi tujuan pendawaian elektrik di rumah panjang kampung itu. Kementerian Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga masih dalam usaha untuk menubuhkan jawatankuasa Pusat Sehenti Kehamilan Remaja OSTPC di semua bahagian di negeri ini. Menterinya Datuk Fatimah Abdullah memberitahu pelebaran sayap jawatankuasa OSTPC ini bagi menangani trend peningkatan kehamilan remaja masa kini yang menyaksikan purata sehari satu kelahiran di negeri ini. Menurut Datuk Fatimah, setakat ini 2 bahagian iaitu Kuching dan Semarahan sahaja yang telah menubuhkan jawatankuasa berkenaan. Kedua-dua bahagian ini telah berjaya membincangkan 29 kes kehamilan remaja sejak ditubuhkan tahun lalu.
Untuk merealisasikan usaha itu, tegas beliau perlu ada kerjasama antara agensi membabitkan badan bukan kerajaan, memandangkan setakat ini jawatankuasa tersebut hanya melibatkan Jabatan Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Wanita dan Keluarga, Jabatan Agama, Jabatan Pendaftaran dan Jabatan Pendidikan termasuk pejabat residen. Sementara itu, menyentuh mengenai penubuhan pusat jagaan bayi tidak diingini atau BBH di Sarawak, seperti di Johor dan Melaka, beliau memberitahu kementeriannya akan mengadakan kunjungan hormat ke negeri terlibat pada Ahad ini. Kunjungan itu bertujuan meninjau serta mempelajari pendekatan di kedua-dua negeri itu dalam menangani isu kehamilan remaja. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis ibadah korban di Masjid Darul Mualimin, Taman Desa Guru, Kuching. Pada majlis berasingan, beliau selaku penaung pusat penjagaan Nur Murni di Kuching menjamu seramai 35 anak-anak yatim pusat itu di kediaman beliau di Taman Desa Guru Semeriang bersempena Hari Raya Aidiladha. Perasmian pecah tanah bagi projek jambatan kedua Sungai Sebuti akan berlangsung pada 16 Oktober depan dan dijangka disempurnakan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim. Adun Berkenu Rozi Yunus berkata, projek dengan kos keseluruhan 18 juta ringgit itu melibatkan pembinaan jambatan dan jalan raya sepanjang 2 km menghubungkan Pekan Berkenu dan Kampung Rambai Sibuti. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Ibadah Korban Felkra Berhad dan Majlis Ibadah Korban Perdana Masjid Mutakin di Berkenu. Katanya jambatan berkenaan bakal memberi kemudahan akses yang lebih baik kepada penduduk sekaligus merancangkan pembangunan dan aktiviti pelancongan di seberang sungai dalam jangka masa panjang. Permohonan bagi pembinaan kediaman baharu serta berek kaki tangan dan anggota polis di daerah Limbang diharap akan mendapat perhatian dan kelulusan daripada pihak kerajaan. Ketua Polis Daerah Limbang Superintenden Muhammad Bukhari Safai berkata, ini bagi memenuhi keperluan selain keselesaan, mematangkan tapak bagi pembinaan kemudahan itu telah pun dikenal pasti, iaitu di depan Ibu Pejabat Polis Daerah Limbang. Katanya permohonan telah dikemuka dan kini sedang menunggu jawapan positif daripada pihak kerajaan. Berikutan kediaman dan berek sedia ada telah usang dan seringkali menghadapi masalah penyelenggaraan dan sudah tidak selesa untuk didiami. Tambahnya, dengan pembinaan kediaman dan berek baharu itu nanti bakal memanfaatkan lebih 100 anggota dan kaki tangan yang tinggal di kawasan itu. Superintenden Muhammad Bukhari ditemui pada program korban di Pengkalan Polis Marin Limbang. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini sempena dengan lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Kuching, Sarawak akan menghadiri majlis sambutan Hari Raya Korban di Masjid Al-Mutaqin Samarahan pada pukul 5 petang sebelum menghadiri majlis sambutan Festival Kuih Bulan 2015 MBKS Persekutuan Persatuan Cina di Taman Sahabat Jalan Song Kuching pada pukul 8.30 malam. Sementara itu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim akan merasmikan Expo Hartanah Syeda 2015 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada pukul 2.30 petang. Manakala Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Amar Douglas Uga Embas akan mengadakan sidang media berhubung skim tanam semula sawit sebagai langkah penstabilan harga sawit di Bilik Mesyuarat Pejabat Timbalan Ketua Menteri Sarawak tingkat 19 Wisma Bapa Malaysia Petra J. Kuching pada pukul 3.30 petang. Di samping itu, Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Ikom akan menghadiri Karnival Menyumpit Jemputan Sarawak Seri 2 2015 bertempat di Lepak Kuching pada pukul 8.15 pagi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Fiona.